Manakala sifat yang kedua memberontak dalam agama ialah bila mereka ni jelas terseleweng, jelas berada pada jalan yang tak betul, jelas berada pada jalan yang salah, menjadi sunnatullah. Kasih sayang dan rahmat Allah terhadap hamba dia, maka dia mengutuskan di kalangan mereka sama ada Nabi ataupun Rasul untuk mendakwah dan membetulkan mereka kembali. Itu tanda rahmat dan kasih sayangnya Allah terhadap hamba dia. Tak mau hamba dia ni duduk dalam kesesatan, duduk dalam kesalahan, duduk dalam penyelewengan. Maka bila mari Nabi ataupun Rasul kepada mereka, inilah pemberontakan berlaku. Mereka menolak Nabi dan Rasul-Rasul tersebut. Nak dakwah mereka, mereka tolak. Nak nasihat mereka, mereka tak terima. Bahkan balasan yang mereka berikan, mereka kata macam-macam dekat Nabi dan Rasul. Mereka tuduh macam-macam dekat Nabi dan Rasul. Mereka hina macam-macam dekat Nabi dan Rasul. Mereka label macam-macam dekat Nabi dan Rasul. Tak kurang kisah Nabi Saleh bila mereka minta mukjizat untuk membuktikan kenabian dan kerasulan Saleh alaihi salam. Bila dikemukakan, diberikan unta mukjizat, maka mereka melakukan konspirasi dan perancangan yang cukup licik dan jahat membunuh unta tersebut. Bahkan sampai tahap punya niat, punya keinginan untuk membunuh Nabi Allah Saleh itu sendiri. Ini pemberontakan dalam agama. Begitu juga ketika zaman Fir'aun. Fir'aun memiliki kekuasaan atas segala-galanya, sehingga kan ahli sihirnya yang kalah mahu beriman dengan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun pun telah dicantasnya, telah dihukum bunuh. Inilah bentuk-bentuk kezaliman. Maka berlakulah pelampauan dan menolak terhadap syariat, hukum hakam dan undang-undang Allah. Jadi ingat dua poin ni. Sekarang kita nak kait mengapa boleh berlaku demikian. Ayat yang Allah nak cerita ni ialah sebelum masyarakat satu-satunya ini rosak secara keseluruhannya, Allah nak bagi tahu sebelum masyarakat ni rosak, yang lebih awal, yang lebih dulu rosak ialah individu-individu tertentu yang ada dalam masyarakat tersebut. Dia tak mari kalau kata nak punah, kalau kata nak rosak, dia datang sekali guh, dia datang sekali harung, dia tak jadi lagu tu. Dia nak jadi rosak, dia nak jadi punah, ada dulu sore dua, sekor dua, hak punah dalam tu. Hak punah ni lah duk tarik hak lain, hak punah ni lah jadi contoh kepada lain, hak punah ni lah duk bui ke apa? Duk bui pameran kepada orang lain untuk turut supaya dia. Last kali hak ni turut, hak ni tahu, hak ni turut, hak ni turut, punah habis paklah orang lain. Baik. Kalimah al-insan, fa'ammal insan. Di dalam kitab tafsir Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Al-Kabir, atau nama lain dia tafsir Mafatihul Ghaib. Di dalam membincangkan persoalan kalimah al-insan, dia membahaskan kepada dua bahagian. Pada kalimah al-insan, pertama hak kita nak bahas ialah syakhsun muayyan, individu tertentu, personality tertentu, figure tertentu. Perbahasan yang kedua awil jins, jenis dan sifat pada kalimah al-insan. Kalau kita nak ambil perbahasan yang pertama, al-insan pada bahasan syakhsun muayyan, siapakah individu, siapakah lelaki yang dimaksudkan oleh Allah pada kalimah al-insan dalam ayat ni? Siapa yang dirujuk?
Ada banyak perbahasan. Sebahagian pendapat daripada Abdullah ibnu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan al-insan di sini merujuk kepada Utbah bin Rabi'ah. Dan ada satu lagi nama Abu Huzaifah bin Al-Mughirah. Itu pendapat Ibnu Abbas. Kalau pendapat Imam Al-Kalbi, nama yang dirujuk ialah Umayyah bin Khalaf. Kalau pendapat Muqatil, nama yang dirujuk adik-beradik kawan tu tadi, Ubay bin Khalaf. Dalam kebanyakan tafsir, 4 nama ni yang naik. Utbah bin Rabi'ah, Abu Huzaifah bin Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf ataupun Ubay bin Khalaf. Ni dirujuk pada bahasan syakhsun muayyan. Baik, secara ringkas, siapa Utbah bin Rabi'ah? Utbah bin Rabi'ah bagi sesiapa yang biasa dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sebut Utbah bin Rabi'ah seolah-olah tak lengkap kalau tak sebut adik-beradik dia sekali. Siapa adik-beradik dia? Syaibah bin Rabi'ah. Nak bagi lengkap lagi, anak dia Al-Walid bin Utbah. Utbah bin Rabi'ah ni salah seorang pembesar kafir musyrikin Mekah, sama seperti adik-beradik dia Syaibah bin Rabi'ah. Bahkan dialah antara wakil kafir musyrikin Mekah yang pi jumpa Nabi suatu ketika dahulu, yang menawarkan macam-macam pada Nabi. Itulah dia. Wahai Muhammad, kalau kamu nak jadi kaya, yang paling kaya di kalangan kami, maka kami akan menghimpunkan harta-harta daripada orang-orang kaya di kalangan kami. Hak ni kaya, ambil harta dia sikit. Hak ni kaya, ambil harta dia sikit. Hak ni kaya, ambil harta dia sikit. Kami akan kumpulkan kekayaan tersebut bagi dekat kamu, wahai Muhammad, sehingga menjadikan kamulah, wahai Muhammad, yang paling kaya di kalangan kami. Kalau kamu nak jadi kaya, tapi dengan syarat berhenti daripada berdakwah tentang Islam. Tu saja. Nabi terima ke tolak? Nabi tolak. Kalau kamu nak jadi pemerintah, kamu nak jadi raja di Mekah ni, kami akan bermesyuarat, kami akan berkumpul, kami akan angkat kamu jadi pemimpin kami, raja di Mekah. Dengan syarat yang sama, berhenti berdakwah mengenai Islam. Nabi terima ke tolak? Nabi tolak. Kalau kamu nak perempuan, kamu nak wanita yang paling cantik, maksudnya kalau pi mana-mana, siapa bini hak paling lawa, siapa bini hak paling comel, bini Muhammad lah. Kalau kamu nak, syarat berhenti. Nabi terima ke tolak? Tolak. Kalaulah kami dapati bahawa yang kami dengar, kamu mendapat wahyu ni daripada gua, dan kamu menganggap itu adalah wahyu daripada Allah melalui malaikat yang namanya Jibril. Cuma kami bimbang, bila dalam gua ni mungkin malaikat, mungkin satu lagi apa? Jin. Kau panggil, kata panggil apa? Jenis hala rimah ke apa? Takut muka tu mu berasa malaikat, mu berasa wahyu, takut jenis benda tu. Kalau benda tu duduk dengan mung lah ni, sehingga mung ni tiba-tiba dulu tak kecek benda-benda lagu ni, tiba-tiba lah ni kecek benda-benda lagu ni, kalaulah kata mu sakit, kalaulah Natal tu ada duduk dengan mung, kami akan cari tobik-tobik, doktor-doktor, Tok Bomo hak hebat, suruh Bomo mung biar tubik benda tu. Kalau Tok Bomo tu kata, aku nak 10,000 kes berobat penyakit ni, kami bayar, tolong bayar. Nak suruh mu tu comel semula, nak suruh mu tu sia semula. Nabi terima kata tolak. Tu siapa tu? Hak kita tahu tu. Inilah tuan dia nya, Utbah bin Rabi'ah.